Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan tentang peranan Syariah Islamiyah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Nama saya Juliana binti Jari, nomor matriks 27 di EQ 21 F1018. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Asrini binti Asli, nomor matriks 27 di EQ 21F1084. Nama saya Muhammad Karamazul Hafiz bin Abu Bakar, nomor matriks 27 DEQ 21F1066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hashim bin Hasan, nomor matriks saya 27 DEQ 21F1088. Nama saya Muhammad Syakir bin Syahrudin, nombor matrik saya adalah 27 DEQ 21F1113. Dalam perbincangan ini, kami akan membincangkan tentang yang pertama, memelihara akal, yang kedua, memelihara nyawa, yang ketiga, memelihara agama, yang keempat, memelihara harta, dan yang terakhir, memelihara maruah. Sebelum kami menerangkan beberapa peranan syariat Islamiyah, sedikit mukadimah daripada saya. Islam adalah sebuah agama yang paling dinilai di sisi Allah SWT. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh itu dalam Islam ada beberapa ajaran yang telah dipelajari dan harus dipelajari dan dipahami oleh semua pemeluk agama Islam, seperti mengetahui halal dan haram, mubah, shobah, dan lain-lain. Dalam topik ini saya akan membentangkan tajuk yang berkenaan dengan memelihara akal. Akal merupakan anugerah terpenting bagi manusia yang membedakan manusia dengan haiwan khususnya, yang mana akal merupakan daya berpikir manusia dan merupakan mesin menyerap dan menganalisis data. Al-aqal manut qabala al-takhlif, yang mana akal tempat bergantungnya taklifan. Maksud di atas ialah tanpa akal yang waras, seseorang terlepas dari tanggung jawab agama dan dosa pahala ke atasnya. Ini juga boleh dikaitkan dengan rafa'al kalam an-talati an al-naim hatta yastayqiza wa in al-saghir hatta yakabra wa an al-majnun hatta yuikal au yufik. Diangkat dalam taklifan, yaitu tidak dikira berdosa dari tiga golongan, yaitu orang yang tidur sehingga terjaga dari kanak-kanak sehingga ia membesar capai usia balik, yang mana dan juga gila sehingga ia berakal atau sedar kembali. Riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Sehubungan dengan itu, hebatnya manusia dikurniai dengan akal sehingga mampu mengatasi makhluk lain yang lebih besar darinya, seperti beruang di dalam hutan. Seterusnya, memelihara akal ini mestilah dari dua aspek, yaitu membina dan mempertahankannya. Dari sudut membina, akal ialah ditetapkan oleh syarak bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu yang disirami dengan ilmu. Akal yang disirami dengan ilmu akan menjadi seseorang yang lebih rasional dan mengenali sesuatu. Manusia yaitu selalunya bermusuh dengan apa yang mereka jahil. Lantaran itu, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu serta menyatakan secara jelas perbezaan antara mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Manakala memelihara akal dari sudut mempertahankannya, ialah dengan mengharamkan arak serta apa saja yang mempunyai illah kepada pengharaman arak, yaitu memabukkan. Ini kerana arak dan apa jua jenis yang memabukkan seperti ganja ataupun seperti daun ketum akan menyebabkan akal tidak sempurna dan menghilangkan pertimbangan rasional dan kewarasan. Ia mengundang musibah dan bahaya malapetaka. Tidak sekadar dirinya, malah melibatkan masyarakat di luar. Arak tidak sekadar diharapkan, malah peminumnya jika disabit kesalahan, maka termasuklah dalam golong kategori jenayah hudud yang ditetapkan kadar hukumannya sebanyak 40 kali sebatan.
Akal juga mesti dipandukan dengan agama. Sehebat-hebat akal, namun ia tidak boleh dibiarkan tanpa panduan agama. Ini karena akal yang tidak menuruti panduan agama, maka secara langsung ia menuruti hawa nafsu. Akal tidak boleh dibiarkan operasi, yaitu sendiri, melainkan dengan bimbingan agama dan petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Inilah jalan selamat yang membawa manusia menggunakan akalnya mengenai hakikat kehidupan dan pencipta dirinya. Sehubungan itu, proses keilmuan ialah membawa manusia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pertama berkaitan ilmu menerusi suruhan membaca, tidak terhenti sekadar mekanisme amalan membaca, tetapi dihubungkan dengan mengenal Allah menerusi namanya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang memelihara nyawa. Dalam pada itu, Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian dan telah memuliakan anak-anak Adam alaihissalam. Dialah yang meniupkan roh ke dalam jasad dan mengajarkan manusia mengenal alam, lalu mewujudkan malaikat kepadanya. Maka Allah melantik manusia sebagai khalifah dan tundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi kepadanya. Berbekalkan keimanan dan ketakwaan kepada Maha Pencipta, maka manusia mengabdikan diri kepada Allah, memelihara dan berjasa kepada bumi. Nikmat nyawa yang dikurniakan oleh Allah adalah suci dan bukan suatu yang disia-siakan. Malah wajib ke atas umat manusia untuk memberi hak dan memelihara yang sempurna kepada nyawa. Justru pemeliharaan nyawa adalah salah satu daripada 5 kepentingan asas yang lain. Dalam pada itu, cara memelihara nyawa ini, ulama telah membagikan kepada 2 kaidah. Akhir kata daripada saya, Islam memerintahkan kita untuk menjaga nyawa dan jiwa, tidak kira dalam apa keadaan sekalipun. Di awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala telah memerintahkan makhluk yang berada di langit dan juga di bumi supaya hormat kepadanya sebagai makhluk yang dimuliakan. Maka wajib dipelihara kesempurnaan dan kepatuhannya daripada segala bahaya dan ancaman yang cuba merosakkannya, supaya kekal sehat dan sempurna, agar dapat menunaikan tanggung jawab kepada Allah dengan sempurna. Memelihara nyawa adalah salah satu dasar yang utama dalam kehidupan ini, karena kehidupan di dunia adalah jabatan kita menuju ke akhirat. Ajarannya yang sentiasa mempertahankan kesejahteraan dan keselamatan setiap individu tanpa mengira perbezaan derajat dan kedudukan. Islam yang menyebutkan agama yang disanjung tinggi, malah pada masa yang sama turut menghindarkan umat Islam daripada terkena apa jua musibah yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun mengancam nyawa. Saya akan membincangkan tentang memelihara agama. Memelihara agama berarti menjaga dan memelihara akidah Islam dalam diri seseorang. Dalam konteks Malaysia, memelihara agama ataupun ad-din bermakna untuk mengelakkan apa-apa yang mungkin melanggar dan memusnahkan asas-asas yang termasuk mempertahankan negara dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dan agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni, sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Pemeliharaan akidah umat Islam adalah perkara utama yang patut diberi perhatian, agar ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi keutamaan, serta ketaatan kepada pemimpin turut dititik beratkan. Agama merupakan pembimbing kehidupan setiap umat yang ingin mencapai kejayaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang keluar daripada agama Islam ataupun murtad, ia akan menerima hukuman, kerana seseorang yang murtad telah dianggap jenayah hudud. Hal ini untuk menyelamatkan agama Islam. Sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Memelihara harta, syariat Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh memudaratkan harta seseorang atau kumpulan seperti merompak, mencuri, menyorok, membazir dan menspekulasi pasaran modal. Selain itu, Islam menetapkan kewajipan mengeluarkan zakat bagi setiap Muslim yang telah mencapai kelayakan. Harta yang dikumpul mempunyai hak yang terus mendapat keberkatannya. Kemudian, pencarian harta hendaklah melalui proses yang selalu jelas halalnya. Matlamat menjadi kaya bukan menjadi sebab untuk menghalalkan segala tindakan ke arah itu. Hukuman hudud seperti potong tangan bagi yang mencuri ta'zir menunjukkan syariat Islam memandang serius jenayah ini. Bagi mereka yang sanggup mempertahankan harta sehingga membawa kepada kematian, dianggap mati syahid di akhirat. Perkara-perkara ini boleh dijumpai di surah Al-Ma'idah ayat 88 dan di ayat 38. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang menjaga maruah diri. Setiap individu Muslim wajib menjaga diri dan maruah dengan memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Memelihara diri dan maruah amat penting demi menjaga kemuliaan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang merosakkan. Dalam syariat Islam telah ditetapkan pemeliharaan maruah atau harga diri merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Segala tindakan maupun kajian yang melibatkan sains, teknologi, dan kejuruteraan hendaklah mengambil kira kepentingan maruah umat. Segala tindakan dan perkara yang dilakukan yang membelakangkan maruah boleh mendatangkan dan mengundang kerosakan serta kemusnahan yang besar. Atas nama pembangunan atau pemodenan ataupun penyelidikan bukanlah sebagai lesen untuk kita merobek atau merosakkan maruah manusia ataupun maruah agama. Kerosakan dan kefasadan yang melanda alam ini adalah antaranya berpunca daripada kealpaan para saintis. Lantaran itu, hukum hakam dalam syariat Islam memandang serius terhadap tindakan yang boleh merosakkan dan menghancurkan maruah seseorang. Akhir sekali, kesimpulan. Pelaksanaan syariah Islam dalam sains dan teknologi dan kejuruteraan ialah ini bertujuan untuk membawa ke arah kebaikan sama ada untuk umat manusia atau alam. Ini bertetapan dengan konsep syariah, iaitu hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna segala hukum akam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai makna atau maksud yang tersendiri ataupun sebab dan hikmah yang tersendiri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.